Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan G, T1T3 AFT1013 Asas Keusahawanan. Kami akan membentangkan tugasan kami iaitu mengenai pelan perniagaan kami. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli iaitu Rosamilia Sabrina, Sharin Balkis Mariana, Amir Firdaus dan Surati Rani. Saya Surati Rani binti Junus, nombor matrik J21G1093 akan membentangkan mengenai pengenalan pelan perniagaan kumpulan kami. Syarikat kami iaitu Crispy Crunch mula ditubuhkan pada 25 Disember 2022. Pada tanggal 27 Disember 2022, kami mula menjalankan jualan kerepek yang pada mulanya berfokus pada warga UMK Kampus Jeli sahaja, tetapi kemudiannya berkembang dengan lebih meluas. Ini merupakan hasil kerja keras kami dalam membina sebuah syarikat yang berkualiti. Jenama kami menjual kerepek-kerepek tradisional yang tergolong dalam kategori makanan ringan. Antara kerepek-kerepek yang dijual oleh kami ialah popiah, kerepek bilis, kari pak mini dan juga rempeyek. Faktor jualan kami ialah oleh kerana permintaan yang tinggi terhadap kerepek-kerepek tradisional dalam kalangan pelajar-pelajar iaitu pelajar UMK Kampus Jeli. Selain itu, jualan kami turut dipengaruhi oleh sasaran pasaran kami iaitu pelajar UMK yang mana kami yakin akan mendapat sambutan yang memberangsangkan dari mereka. Perniagaan kami dimulakan dengan menjual sebanyak 100 pak kerepek yang berharga RM5 untuk setiap pak. Assalamualaikum, nama saya Amir Firdaus bin Ruslam, J21B1079. Saya akan membentangkan mengenai tajuk tujuan perancangan perniagaan syarikat Crispy Crunch Sendirian Berhad telah ditubuhkan pada 25 September 2022 oleh sekumpulan 4 orang pelajar UMK. Kami telah membuat keputusan untuk menjual kerepek disebabkan produk ini mendapat permintaan yang amat tinggi dan memberangsangkan. Selain itu, salah satu tujuan utama untuk membuat rancangan perniagaan ini adalah untuk mengenal pasti sasaran dengan jelas serta untuk mencapai objektif syarikat. Akhir sekali, tujuan perancangan ini dibina adalah untuk mengatur sebarang langkah supaya sebarang kesilapan dapat dielakkan dan segala aktiviti dapat dilaksanakan mengikut perancangan. Syarikat kami didaftarkan di bawah nama Crispy Crunch Sendirian Berhad. Syarikat kami mula berdaftar pada 25 Disember 2022 beralamat di UMK Kampus Jeli. Jenis perniagaan yang dijalankan oleh syarikat kami ialah industri makanan ringan, di mana fokus utama syarikat kami ialah jualan makanan ringan seperti kerepek-kerepek. Perniagaan kami dijalankan melalui dalam talian, melalui media sosial seperti melalui aplikasi WhatsApp dan juga Instagram. Sebanyak 4 orang pekerja yang berada di dalam syarikat kami. Sumbangan equity sebelum memulakan perniagaan ialah sebanyak 25% ataupun RM50 untuk setiap orang yang berjumlah sebanyak RM200. Rosamilia Sabrina binti Abdullah, Cik Rosamilia memegang jawatan sebagai pengurus syarikat. Kedua, Syahrin Balkis Mariana binti Zamri, Cik Syahrin Balkis memegang jawatan sebagai pengurus pentadbiran dan operasi. Tiga, Surati Rani binti Junus, Cik Surati Rani memegang jawatan sebagai pengurus kewangan dan jualan. Dan yang terakhir ialah Amir Firdaus bin Ruslam yang memegang jawatan sebagai pengurus pemasaran. Ketiga, Surati Rani binti Junus, Cik Surati Rani memegang jawatan sebagai pengurus kewangan dan jualan. Dan yang terakhir ialah Amir Firdaus bin Ruslam yang memegang jawatan sebagai pengurus pemasaran. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Sharin Balkis Mariana binti Zamri, J21J1092. Yang pertama, saya akan membentangkan tentang pelan pentadbiran. Misi dan visi syarikat kami ialah membina syarikat terbesar dalam mengeluarkan pelbagai jenis kerepek di Malaysia dan menjadi syarikat kerepek yang memiliki cawangan di serata Malaysia. Syarikat kami mempunyai 3 objektif iaitu yang pertama ialah memperluaskan cawangan pemprosesan kerepek di seluruh negeri di Malaysia. Yang kedua, sentiasa memperkenalkan variasi kerepek yang baharu dan menarik. Yang ketiga, mengeluarkan kerepek yang berkualiti dan sihat. Manakala lokasi perniagaan kami pula berada di Universiti Malaysia Kelantan, Kampus Jeli.
Seterusnya ialah carta organisasi syarikat kami. Kami mempunyai Rosamila Sabrina sebagai pengurus syarikat kami yang bertanggungjawab dalam menguruskan staf syarikat, bajet dan pemasaran. Selain itu, Syarin Balkis Mariana pula sebagai pengurus operasi dan pentadbiran. Beliau bertanggungjawab ke atas pasukan pengurusan yang memastikan organisasi syarikat berjalan dengan lancar dan menyediakan plan untuk memulakan sesuatu perniagaan. Seterusnya, pengurus pemasaran kami iaitu Amir Firdaus yang bertanggungjawab dalam menangani kerja-kerja promosi dan memperkenalkan brand produk ataupun servis yang dijual oleh syarikat kami. Surati Rani dilantik sebagai pengurus keuangan dan jualan yang bertanggungjawab dalam memimpin dan mengurus akaun perniagaan dan juga mengetuai kumpulan pengurusan penjualan untuk mencapai target jualan yang telah ditetapkan. Imbuhan termasuk bonus dan syarikat belanjawan pentadbiran syarikat kami adalah seperti yang ditetapkan di dalam jadual pelan pemasaran. Bagi penerangan produk, Crispy Crunch adalah produk Bumi Putra. Crispy Crunch atau lebih dikenali sebagai produk yang memperkenalkan pelbagai jenis keripik merupakan produk baru yang kami keluarkan. Walaupun sudah ramai yang menjual keripik di pasaran masa kini, tetapi keripik kami adalah yang terbaik kerana jenis variasi dan rasa keripik asli yang kami perkenalkan. Yang kedua ialah saiz pasaran. Fokus produk Crispy Crunch terhadap saiz pasaran meliputi kawasan di UMK Kampus Cili dan kawasan sekitarnya. Ia bergantung pada masa keperluan semasa stok dan promosi. Selain itu, persaingan. Persaingan perniagaan adalah sesuatu yang amat mencabar, terutamanya perniagaan berasaskan makanan ringan. Hal ini kerana kebanyakan perniagaan sekarang banyak diungguli oleh produk makanan ringan seperti keripik pisang, popia cheese, coklat balang dan sebagainya. Secara tidak langsung, kami telah membuat revolusi terhadap produk kami dengan menaik taraf pembungkusan, menambah jenis dan menetapkan harga ialah sasaran pasaran. Antara kumpulan sasaran pasaran terhadap perniagaan Crispy Crunch ialah kumpulan pelajar dan staf UMK Kampus Cili, penduduk yang bermaustatin di sekitar UMK Kampus Cili, kumpulan pelajar yang tinggal di sekitar UMK Kampus Cili seperti MRSM dan Politeknik, pelanggan media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram. Yang kelima iaitu ramalan jualan. Syarikat Crispy Crunch telah memesan keripik pisang yang siap digoreng daripada pembekal sebanyak kira-kira 10 kg. Pihak pemasaran dan jualan menjalankan aktiviti pembungkusan dan menambah baik keripik tersebut dan memperolehi sebanyak 80 bungkus. Yang keenam pula ialah strategi pemasaran. Kami mentakrifkan produk kami sebagai produk makanan ringan. Ini kerana produk kami adalah sejenis kudapan iaitu pelbagai jenis keripik. Maksudnya kami ada menjual dan mempromosikan pelbagai jenis keripik kepada pelanggan dengan keunikan dan ciri khas tersendiri iaitu jenama. Untuk memilih jenama produk kami memilih pembekal yang terbaik dalam pembelian keripik yang enak dan bahan yang berkualiti tinggi dan memilih bahan mentah yang berkualiti tinggi. Bagi kualiti produk pula, produk kami sangat berkualiti tinggi dan menggunakan bahan mentah yang segar. Untuk reka bentuk produk kami mempunyai saiz yang mini bagi memudahkan pelanggan dari pelbagai segi. Dari segi pembungkusan pula, penghantaran yang sangat selamat dibaluti plastik bubble wrap supaya pembungkusan sampai ke tangan pelanggan dalam keadaan yang baik dan tidak labelan. Produk kami melekatkan stiker logo syarikat kami di paket keripik. Seterusnya, strategi harga. Kami menawarkan harga yang murah untuk kalangan pelajar. Strategi pengedaran ialah kami menghantar produk dengan cara COD. Untuk strategi promosi dijalankan dengan 3 cara iaitu jualan peribadi, risalah ataupun poster, jualan dan promosi jualan. Antara rakan niaga dan bajet pemasaran adalah seperti yang ditunjukkan di dalam jadual tersebut. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya akan menerangkan mengenai plan operasi dalam syarikat kami. Ini merupakan carta aliran proses dalam syarikat kami. Untuk langkah pertama, kami membuat tinjauan mengenai produk yang menjadi tumpuan orang ramai untuk membelinya. Langkah kedua, buat keputusan pembelian produk untuk perniagaan selepas meneliti semua aspek jualan. Langkah ketiga, beli produk secara borong untuk mendapatkan harga yang berpatutan. Langkah keempat, tangkap gambar dan hasilkan poster yang menarik untuk menarik pelanggan membelinya. Langkah kelima ialah memuat naik foto dan poster di media sosial untuk mempromosikan produk di Instagram dan WhatsApp. Serta langkah yang terakhir, kumpul pesanan berdasarkan pesanan pelanggan dan post kepada pelanggan. Seterusnya, keperluan bahan. Untuk menjalankan perniagaan ini, kami memerlukan bahan dan beberapa jumlah kelengkapan. Antara bahan yang kami perlukan ialah plastik kedap udara dengan jumlah sebanyak 1 pieces, mesin sealer untuk tujuan pembungkusan,
sebanyak 1 unit, penimbang sebanyak 1 unit, senduk sebanyak 2 unit, stiker sebanyak 1 pieces dan sarung tangan plastik sebanyak 1 kotak. Slide seterusnya ialah kos bahan mentah. Untuk bahan mentah, syarikat kami menyasarkan beberapa jenis kerepek. Antaranya ialah kerepek rempeyek sebanyak 10 kg dengan harga RM21.30 per kilogram. Seterusnya, kerepek ikan bilis sebanyak 10 kg dengan harga RM20 per kilogram. Popiah mini sebanyak 15 kilogram dengan harga RM14.60 per kilogram, dan yang terakhir kari pap mini sebanyak 20 kilogram dengan harga sebanyak RM9.60 per kilogram. Jumlah kos keseluruhan bahan mentah ialah sebanyak RM864. Slide seterusnya ialah keperluan pekerja. Rancangan tenaga kerja atau rancangan sumber manusia meliputi bilangan tenaga kerja yang mencukupi bagi mengoptimumkan operasi syarikat. Selain itu, keperluan tenaga kerja meliputi pengurus pekerja, barisan hadapan dan juga pekerja dengan kemahiran khas. Akhir sekali, dalam syarikat kami, setiap pekerja harus melakukan pelbagai tugas disebabkan kekurangan kaki tangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rosamilia Sabrina binti Abdullah, J21G1091. Saya akan membentangkan pelan kewangan iaitu kos pelaksanaan projek, aliran tunai pro forma, penyata untung rugi pro forma dan kunci kira-kira pro forma. Bagi kos pelaksanaan projek, jumlah kos yang digunakan adalah sebanyak RM1494, iaitu termasuk aset sebanyak RM500, modal kerja, gaji dan bahan mentah sebanyak RM872 dan juga kos pelbagai iaitu kos pendaftaran, kos stiker sebanyak RM122. Jadi jumlahnya adalah sebanyak RM1494. Bagi aliran tunai pro forma untuk 3 tahun pula, jumlah aliran masuk tunai adalah sebanyak RM44894 iaitu RM16094 untuk tahun pertama, RM19011.33 untuk tahun kedua dan sebanyak RM22750.66 untuk tahun ketiga. Jumlah aliran keluar tunai pula adalah sebanyak RM32604 untuk 3 tahun iaitu RM11282.67 untuk tahun pertama, RM10660.67 untuk tahun kedua dan RM10660.67 juga untuk tahun ketiga. Jadi bagi tunai untuk aliran tunai pro forma untuk 3 tahun adalah sebanyak RM12290. Bagi penyata untung rugi pro forma untuk 3 tahun, untung kasar adalah sebanyak RM40608 dan manakala untung bersih adalah sebanyak RM21776. Bagi kunci kira-kira pro forma untuk 3 tahun pula, jumlah aset adalah sebanyak RM22970 dan ianya adalah seimbang dengan jumlah liability tambah dengan equity iaitu RM22970. Kesimpulan untuk pelan perniagaan kami adalah syarikat Crispy Crunch Sdn Bhd yang ditubuhkan pada 25 Disember 2022 terlibat dalam penjualan pelbagai jenis kerepek yang manis, sedap dan rangup. Kami membuat kesimpulan bahawa terdapat permintaan yang tinggi terhadap produk kami daripada para pelajar kampus UMK Jeli dan penduduk sekitar. Oleh itu, kami melihat ini sebagai satu kelebihan untuk merebut peluang menjual produk kegemaran ramai dan pada yang sama mengaut keuntungan. Kami menyedari bahawa memulakan perniagaan bukanlah perkara yang mudah. Hal ini kerana kami perlu memikirkan keperluan dan kehendak pelanggan, mengenal pasti pasaran sasaran dan mencari tempat yang strategik. Selain itu, kami juga perlu memikirkan mengenai syarikat kami seperti harga, strategi pemasaran dan belanjawan operasi sebelum kami memulakan perniagaan. Bahagian yang paling sukar ialah pelan kewangan. Hal ini kerana kami perlu menentukan aliran tunai setiap aspek, aliran tunai pro forma dan sebagainya.
Selain itu, kami juga perlu mengira dan menganalisis nisbah kewangan syarikat kita, syarikat kami seperti untung rugi, imbangan duga dan keuntungan. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pensyarah kami kerana mengajar kami cara menulis rancangan perniagaan dengan betul. Kami juga belajar cara mempromosikan produk kami dan melakukan inovasi yang banyak lagi. Kesimpulannya, kami yakin bahawa kami mampu memenuhi keperluan dan kehendak pasaran sasaran kami. Itu sahaja daripada kumpulan kami GT1T3. Sekian, terima kasih.